Welcome back to Khalish Amar Channel. Bagi mereka yang sukakan kisah seram dan mistik, pada kali ini Khalish akan menceritakan satu kisah seram yang dikongsikan oleh Atika yang pernah berlaku berpuluh tahun yang lalu di era 90-an, di mana ketika menziarahi dan bertahlil untuk arwah sahabat karibnya yang telah meninggal, Atika terserempak akan sosok kuntilanak bertenggek di pokok pinang di tepi rumah arwah sahabatnya. Sebelum melanjuti kisah Atika, adakah korang percaya alam mistik dan alam gaib? Sebenarnya, alam gaib sememangnya wujud dan kadangkala hijabnya terbuka bagi sesetengah manusia dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh itu, tidak heran ada kisah aneh yang dilalui sesetengah orang, tetapi kedengaran seperti cerita dongeng atau mitos bagi mereka yang tidak pernah melaluinya. Cuba bayangkan Anda memasuki hutan pukul 2 pagi tanpa membawa apa-apa. Adakah bulu tongkok dan bulu roma Anda meremang apabila berada seorang diri ketika itu? Ini bermakna, walaupun Anda tidak nampak mereka, tetapi Anda dapat merasai kehadiran mereka di sisi Anda, kerana setiap manusia diberikan firasat, gerak hati, deria keenam ataupun sixth sense yang dimiliki oleh manusia sebagai makhluk istimewa yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berbanding makhluk ciptaan yang lain. Berbalik semula kepada kisah Atika. Atika dan dia adalah sahabat karib sejak kecil. Selain berasal dari kampung yang sama, mereka berdua adalah rakan kelas dari sekolah rendah sehingga sekolah menengah. Oleh itu, segala masalah mereka berdua sering berkongsi bersama, mengatasi bersama, bak kata peribahasa berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Begitulah persahabatan di antara Atika dan dia, dan mereka bagaikan belangkas dan sentiasa bersama. Sehinggalah setelah tamat SPM di sekolah menengah, Atika dan dia menyambung pengajian di universiti yang berbeza, dan setelah tamat pengajian di universiti dan telah bekerja, Atika sudah pun bertemu jodoh dan berkahwin dengan seorang doktor dan tinggal bersama dengan suaminya. Manakala dia masih lagi tinggal bersama ibu bapanya di kampung. Maka sejak dari hari itu, Atika dan dia sudah jarang bertemu tetapi masih lagi berhubung dengan telepon. Pada suatu hari, Atika ditelepon oleh dia dan dia sering menceritakan bahawa dia sepertinya sering ternampak kelibat wanita berbaju putih, berambut panjang, sentiasa memerhatikannya. Mendengar kisah yang diceritakan oleh sahabatnya itu, Atika menasihatkan supaya dia pergi berubat kerana takut tersampuk hantu dan sentiasa bersolat dan membaca surah-surah dan doa-doa pelindung diri dari segala kejahatan makhluk jin dan iblis. Walaupun begitu, dia hanya menceritakan apa yang dilihatnya kepada sahabat karibnya, iaitu Atika. Sehinggalah pada satu hari, Atika telah menerima panggilan daripada ibu dia yang memberi perkabaran bahawa sahabat karibnya, iaitu dia, sudah dijemput ilahi. Bagaikan kaca yang terhempas, hati Atika bagaikan retak dan dia terus menangis kerana tidak menyangka sahabat karibnya tempat dia selalu mengadu, berhubung dan meluah segala kisah suka dan duka sudah tiada lagi. Akhirnya, Atika membawa suaminya
pergi menziarahi rumah arwah sahabatnya di kampung untuk melakukan pengkebumian. Alhamdulillah, jenazah arwah dia sudah selamat dikebumikan. Baik saja selesai proses pengkebumian, Atika berehat di rumah ibu dia untuk membantu keluarga arwah sahabat karibnya yang akan mengadakan majlis tahlil pada malam harinya nanti. Dipendekkan cerita, ketika sebelum menunaikan solat maghrib dan tahlil, Atika sepertinya terlihat seperti ada satu kelibat pontianak sedang bertenggek di atas pokok pinang di sebelah rumah arwah sahabat karibnya. Sewaktu itu, Atika bagaikan terkejut kerana dia masih teringat lagi sebelum meninggal sahabat karibnya sempat meneleponnya dan menceritakan bahawa dia sering ternampak kelibat pontianak yang datang mengganggunya. Walaupun begitu, Atika hanya mengunci mulutnya dan tidak mahu memberitahu sesiapapun kerana dia tidak mahu majlis tahlil malam itu terganggu. Setelah habis sahaja majlis tahlil, Atika terpandang pontianak sedang memerhatinya di jendela rumah dia. Sewaktu itu, bulu romanya meremang dan Atika pun cepat-cepat bangun dan mencari suaminya agar beredah dan balik dari rumah arwah sahabatnya. Oleh kerana hari sudah pun lewat malam, maka suami Atika pun menuruti permintaan Atika, dan sebelum itu Atika dan suaminya bersalaman dahulu dengan ibu bapa dia dan mereka-mereka yang masih berada di perkarangan rumah arwah dia sebelum balik ke rumah mereka. Ketika memandu pulang ke rumah mereka, Atika dan suaminya sepertinya telah dikejar oleh pontianak dari kereta mereka dari arah belakang, dan Atika berkata kepada suaminya, "Sayang, ada nampak sesuatu tak?" Suami Atika menganggukkan kepala seperti melihat apa yang dilihat oleh istrinya. Tetapi mereka tetap meneruskan perjalanan pulang dan membuka bacaan doa Yasin menggunakan audio di kereta mereka. Setelah hampir ke rumah mereka, suami Atika bertanya kepada Atika bahawa apa kaitan pontianak yang dilihatnya dengan arwah sahabatnya. Pada mulanya, Atika hanya mendiamkan diri dan melihat wajah suaminya. Akhirnya, Atika terpaksa membuka rahsia akan apa yang diceritakan oleh arwah dia yang kerap diganggu hantu pontianak sebelum meninggal. Oleh itu, Atika dan suaminya agak pelik dengan misteri gangguan pontianak dan misteri kematian dia. Akhirnya mereka bercadang untuk menziarahi pusara dia keesokan harinya. Dipendekkan cerita, sebelum ke pusara dia, Atika dan suaminya singgah menjenguk ibu bapa dia, dan selepas itu membawa ibu bapa dia bersama menziarahi kuburan sahabatnya itu dan sama-sama bersedekah bacaan surah Yasin sambil duduk di tepi pusara dia. Ketika sedang khusyuk membaca surah Yasin, tiba-tiba mata Atika seperti memerhatikan satu kain kuning yang dibungkus dan diletakkan di tepi kuburan arwah sahabatnya. Atika terkejut dan memberitahu suami dan ibu bapa dia. Suami Atika dan ayah dia mengambil bungkusan kain kuning itu dan membukanya. Alangkah terkejutnya mereka kerana melihat seperti ada patung yang rusuh di dalam kain itu. Sekarang, barulah Atika mengerti bahawa sahabatnya meninggal akibat perbuatan terkutuk manusia yang berniat jahat terhadap arwah sahabat karibnya. Walaupun begitu, ibu bapa dia tidak mahu memanjangkan cerita kerana
anak mereka sudah pun menghadap Ilahi, dan biarlah arwah berehat dengan tenang di sana. Cuma, ibu bapa dia berdoa agar orang yang berbuat jahat itu segera insaf dan berhenti mengganggu kuburan anaknya. Sejak dari hari itu, Atika dan ahli keluarga arwah dia kerap menziarahi pusara arwah dia, dan alhamdulillah tidak ada lagi yang mengganggu atau mengacau kuburan arwah sahabatnya itu. Tetapi itu adalah cebisan kisah dari Atika di tahun 90-an, di mana mungkin masa itu masih ada lagi sesetengah manusia yang masih mengamalkan ilmu khurafat dan syirik, serta mengamalkan ilmu sihir untuk memudaratkan orang lain. Benar atau tidak, mungkin kisah ini boleh dijadikan iktibar bahwa masih ada segelintir manusia yang jahil dan melakukan perbuatan syirik dan khurafat untuk kepentingan diri sendiri dengan memudaratkan orang lain. Semoga kita semua terhindar dari bisikan makhluk jin dan syaitan, dan sentiasa berada di dalam lindungan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin.